Salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam matematik tingkatan 3 dalam bab yang ke-9, iaitu garis lurus. So untuk video pembelajaran pada kali ini kita akan fokuskan kepada standard pembelajaran 9.1.2 iaitu menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam bentuk lain seperti AX tambah BY sama dengan C dan juga X per A tambah Y per B sama dengan 1 serta menukarkannya ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C ataupun sebaliknya. Okey, bila kita sebut persamaan garis lurus, sebelum ni kita dah tahu ada satu bentuk persamaan garis lurus yang kita panggil sebagai bentuk kecerunan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. So ada juga bentuk lain yang mewakili persamaan garis lurus, iaitu bentuk umum AX tambah BY sama dengan C, di mana A dan B tak sama dengan sifar. So ini dipanggil sebagai bentuk umum untuk persamaan garis lurus, dan kita juga ada bentuk pintasan, iaitu X per A tambah Y per B sama dengan 1, di mana A dan B tak sama dengan sifar. So ini adalah 3 bentuk persamaan garis lurus. So hari ini kita nak tengok bagaimana nak menukarkan dari satu persamaan garis lurus kepada bentuk yang lain. Okay, so sama ada dua bentuk yang lain. Okey, kita tengok contoh. Diberi persamaan garis lurus dan diminta kita tukarkan persamaan garis lurus yang diberi. Okey, garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 6 itu dalam bentuk umum. Diminta kita untuk menukarkan garis lurus tersebut dalam bentuk pintasan, iaitu X per A tambah Y per B sama dengan 1, dan juga dalam bentuk kecerunan Y sama dengan MX tambah C. So bagaimana kita nak buat dalam bentuk, kita buat satu persatu, kita buat dalam bentuk pintasan dahulu. Okey, 2x tambah 3y sama dengan 6. Bagaimana kita nak tukar dalam bentuk pintasan? Kita tengok kalau bentuk pintasan, sebelah kanan mesti sama dengan 1. So kalau kita tengok soalan, sebelah kanan kita ada 6. Bagaimana 6 ni kita nak jadikan dia 1? Jadi kita perlu bahagi dengan 6. Bila kita sebut bahagi 6, maksudnya keseluruhan persamaan itu, setiap ungkapan mesti dibahagi dengan 6 atau diperkan dengan 6. 2x per 6, 3y per 6, 6 per 6. So kemudian kita permudahkan sekiranya nombor tersebut boleh dipermudahkan. So 2 dengan 6 kita bahagi dengan sifir 2, kita akan dapat 1 dan 3. 3 dengan 6 kita bahagi dengan sifir 3, kita dapat 1 per 2. 6 per 6 kita bahagi dengan sifir 6, kita dapat 1. Okey, ini hanya permudahkan pecahan. Okey, kita akan dapat 1 per 3x ataupun kita tulis x per 3. 1 per 2y kita boleh tulis sebagai y per 2. Dan juga 6 bahagi 6 kita dapat 1. So jadi kita dah dapat jawapan dalam bentuk pintasan. Y per 3, X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1. Okey, soalan yang sama kita diminta menukar pula kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. So bila sebut Y sama dengan MX tambah C, kena ingat sebelah kiri hanya ada Y. Y sama dengan. Yang lain, ungkapan lain perlu dianjakkan atau digerakkan ke kanan. Jadi di sini kita ada 2x. 2x itu ialah tambah 2x ataupun positif 2x. Kita bawakan dia ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Okey, jadi persamaan kita ada 3y sama dengan negatif 2x tambah 6. Kemudian kita tengok dalam persamaan itu ada 3. Kita nak y saja. So 3 tu kita perlu juga gerakkan dia ke sebelah kanan. 3y bermaksud 3 darab y. So bila darab, kita bawa dia ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Bermaksud y sama dengan negatif 2x per 3 tambah dengan 6 pun kita kena bahagi dengan 3. So bila kita gerakkan 3 tu maksudnya semua ungkapan di sebelah kanan kena bahagi dengan 3.
Lepas tu kita tengok boleh permudahkan atau tidak. 2/3 kita tak boleh permudahkan, so kita biarkan. 6/3 kita boleh bahagi dengan sifar 3, kita dapat 2. Okey, jadi persamaan dia ialah Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 2. Di sini lebih mudah untuk kita mengenal pasti mana kecerunan dan juga pintasan Y dia. Okey, soalan yang kedua. Dia bagi soalan dalam bentuk pintasan 3x per 2 tambah y per 6 sama dengan 1. Diminta kita menukarkan dia dalam bentuk ax tambah by sama dengan c dan juga y sama dengan mx tambah c. So, bagaimana kita nak buat? So, bila kita ada pecahan, biasanya kita nak jadikan dalam satu baris sahaja, kita kena darab silang. Bila sebut darab silang, bermaksud 6 kena darab dengan 3x, 2 kena darab dengan y. Itu maksud darab silang. Dan untuk penyebut dia, kita darabkan 2 darab dengan 6. Jadi kita akan dapat 6 darab 3x tambah 2 darab dengan y. Dan juga di bawah penyebut itu ialah 2 darab 6. Sama dengan 1. Kita darabkan ke dalam, kita akan dapat 18x tambah 2y per 12 sama dengan 1. 12 itu adalah per ataupun bahagi di sebelah kiri. Kita perlu bawa dia ke sebelah kanan. Nak gerakkan dia ke sebelah kanan, dia bahagi. So, bila kita gerakkan sebelah kanan, dia akan jadi darab. Jadi, kita akan dapat 18x tambah 2y sama dengan 12. So, ini kita dah tukar dalam bentuk ax tambah by sama dengan c. Tapi biasanya dalam matematik kita akan berikan dalam bentuk yang termudah. Kita boleh kecilkan lagi persamaan tersebut. 18, 2 dan 12 itu kita boleh permudahkan. Jadi kita bahagi dengan 2. Setiap nombor tu kita bahagi dengan 2, kita akan dapat 9x tambah dengan y sama dengan 6. So ini ialah bentuk termudah untuk persamaan tersebut. Okey, bentuk yang kedua dia minta kita tukarkan dalam y sama dengan mx tambah c. So, ingat bila sebut y sama dengan mx tambah c, sebelah kiri mesti ada y sahaja. So, yang lain perlu bawa ke sebelah kanan. Jadi, kita ada 3x per 2 tambah y per 6 sama dengan 1. 3x per 2 ni kita perlu gerakkan ke kanan. So, dia adalah positif tambah. So, bila gerak ke kanan, dia akan jadi tolak. Jadi, y per 6 sama dengan negatif 3x per 2 tambah 1. Sekarang kita nak buang 6 pula. 6 tu ialah bahagi 6 ataupun per 6. Jadi, bila kita nak bawa dia ke sebelah kanan, bahagi akan jadi darab. Jadi, setiap ungkapan kanan kita darabkan dengan 6. So, sebelah kiri kita dah dapat y. Jadi, 3x per 2 darab 6 tambah 1 pun kita darab 6. Jadi, kita dapat y sama dengan negatif 9x tambah 6. Okey. Seterusnya, dia minta kita tukarkan persamaan y sama dengan mx tambah c ni ke dalam bentuk umum dan juga bentuk pintasan. Bagaimana kita nak tukarkan y sama dengan 3x tolak 12 ke dalam bentuk ax tambah by sama dengan c. So, bila kita ada persamaan ini, so bila nak tukar kepada bentuk ax tambah by sama dengan c, sebelah kanan hanya ada nombor sahaja. So, yang ada ungkapan x, kita perlu bawa dia ke sebelah kiri. Jadi, 3x ini positif. Kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif. So, kita dapat negatif 3x tambah dengan y sama dengan negatif 12. Okey. So, ini ialah jawapan kita. Tapi kita tengok jawapan tu macam tak cantik bila dimulakan dengan negatif. Okey, negatif 3 tu. Jadi, kita darabkan keseluruhan persamaan itu dengan negatif 1. Okey. Nilai dia sebenarnya kita tak mengubah keseluruhan pun. Sebenarnya kita nak mencantikkan persamaan tersebut. Jadi kita darabkan semua
ungkapan tu dengan negatif 1. Jadi kita akan dapat persamaan yang lebih cantik, iaitu 3x tolak y sama dengan 12. Okay, sebenarnya dia adalah persamaan yang sama je. Cuma kita nak nampakkan dia bentuk yang lebih cantik lah untuk maths ya. Kemudian kita nak tukar juga persamaan y sama dengan mx tambah c ni ke dalam bentuk pintasan. So bila sebut pintasan, sebelah kanan mesti ada 1. Okey, sebelah kanan 1. Jadi kita ada y sama dengan 3x tolak 12. 3x perlu bawa ke sebelah kiri. Jadi dia akan jadi negatif 3x tambah y sama dengan negatif 12. Sekarang negatif 12 ini kita perlu jadikan 1. So bermaksud kita kena bahagi dengan negatif 12. So kita kena bagi keseluruhan persamaan itu dengan negatif 12. Negatif 3x bahagi dengan negatif 12. 1 bahagi dengan negatif 12. Negatif 12 pun bahagi dengan negatif 12. Dan kita permudahkan bagi nombor yang boleh dipermudahkan. 1 dan 12 kita 3 dan 12 kita kecilkan dengan sifir 3. 12 dengan 12 kita kecilkan dengan sifir 12, kita dapat 1. 1 per 12 tu dah memang tak boleh dikecilkan. So kita akan dapat 1x per 4. Ataupun kita tulis x per 4. 1 tu kita tak tulis. Yang kedua pun sama sebenarnya kita boleh tulis sebagai negatif y per 12 tambah dengan sama dengan 1. So 1 ni kita tak perlu tulis Okey, kita boleh tuliskan dia sebagai x per 4 tolak dengan y per 12 sama dengan 1. So ini ini kita dah tukarkan dia ke dalam bentuk pintasan. Okey. So ini ialah bagaimana kita nak menukarkan persamaan garis lurus ke dalam 3 bentuk yang berbeza. So saya harap kamu boleh faham. So kita akan sambung lagi next subtopik dalam video pembelajaran yang akan datang.